Allah akan kebaikan di akhirat dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, uh, dalam FB Live saya kali ini saya akan kongsikan beberapa topik yang menarik untuk pengetahuan kita bersama-sama. Dan seperti biasa saya ingin kongsikan dulu ya apa tajuk-tajuk dia pagi ni ataupun hari ni, insya-Allah. Okey, baik. Tajuk utama saya yang untuk hari ni ialah saya nak kongsikan tips pemasaran Facebook ni. Apa dia tips dia? Dan juga lepas tu saya akan kongsikan juga topik yang kedua berkenaan dengan peluang bina pendapatan bersama dengan kami, bersama dengan Iatamar. Dan yang ketiga ialah kami akan kongsikan lagi kajian ataupun kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara sana, untuk pengetahuan kita bersama-sama. Dan yang terakhir ialah perkongsian daripada KKM untuk peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana berkenaan COVID-19 ni. Apa lagi yang harus kita amalkan, apa yang harus kita berhati-hati supaya kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia ni, supaya kita senang lah kita nak beraktiviti balik seperti biasa, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum tu saya ingin berpesan kepada tuan-tuan puan-puan yang mengikuti biasa, jangan lupalah ajaklah kawan-kawan tu dalam FB page ni, join dengan FB Live ni bersama-sama, dan juga tag kawan-kawan luar sana agar kita bantu-membantu dalam melakukan perkara kebajikan ni sesama kita. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala tu berpanjangan lah sampai hari kiamat, insya-Allah. Dan saya ingat satu potong hadis yang mana dia punya lebih kurang macam ni, dia punya apa kita panggil penerangannya ataupun terjemahan dia, yang mengatakan setiap perbuatan baik oleh seorang muslim tu ialah pahala. Jadi jangan lupa kita buat baik, kita dapat pahala walaupun kecil-kecil zarah pun, insya-Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan sekalian, dan juga sebelum saya meneruskan saya ingin memperkenalkan juga diri saya kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana yang belum lagi mengenali saya lah, mengenali kami. Okey, baik. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan Iatamar
yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk utama kami yang kami pasarkan ialah produk ni lah, produk kesihatan pati ajwa ataupun pati kurma ajwa. Ini produk ni, dan ini merupakan packaging dia. Packaging ni, dan kat sini dikelilingi kotak-kotak ni banyak dia beritahu maklumat-maklumat tentang produk ni. Antaranya yang saya nak kongsikan ialah dia kata sini no natural sweetener, pemanis semua jadi, no added sugar, tak ada tanpa gula tambahan, kemudian natural fiber, serat semula jadi, dan no preservative, tanpa pengawet, dan no colouring, tanpa pewarna. Ini memang purely pati kurma ajwa, tak ada bahan campuran yang ada kat sini lah. Dan juga ini adalah packaging dia. Ini adalah packaging dia. Ini ada botol dia. Pati kurma ajwa atau pati ajwa, produk kesihatan untuk kita lah, sisi keluarga. Nampak? Pekat kan? Hanya pati saja boleh digunakan. Okey, baik. Tuan-tuan puan sekalian, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan di luar sana, tak kira pada peringkat umur bayi ataupun pada warga emas di dalam, sesiapa yang ingin menjaga kesihatan, yang ingin memperbaiki kesihatan ataupun yang ingin kekal sihat, insya-Allah, agar kita bila sihat ni kita boleh menambahkan amal ibadah kita, kita boleh beraktiviti secara sihat dengan ahli keluarga kita, kita boleh juga membantu orang-orang lain di luar sana bila kita sihat. Dan juga secara langsung nanti kita akan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah makanan ataupun kurma ajwa ni, dan juga sampai itu kita akan rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu perempuan dan tuan-tuan di luar sana ialah melalui produk ni, produk kesihatan pati ajwa atau produk kesihatan kurma ajwa. Dan juga apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan, senang aja, mudah aja. Kalau nak tahu infonya, PM kami, DM kami di link di bawah, kami dah sediakan link di bawah. Dan juga kalau tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, boleh sharekan link ni, PM ni, DM kami ni. Di luar sana kami akan bantulah, kami akan bagi info pasal produk ni, produk kesihatan ni secara percuma je, tak ada pecah pun, percuma untuk pengetahuan. Okey, baik. Dan juga apa yang tuan-tuan perempuan akan dapat bila katakan berminat dengan produk ni ialah kami akan, pertama, kami sedang ada promosi Merdeka, yang mana kami akan beri potongan RM10 lebih kurang untuk produk ni. Kemudian kita akan bagi free postage, post percuma, dan juga di Semenanjung, Sabah Sarawak lain. Dan juga kita akan bagi percuma e-book, buku doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis, doa mustajab. Okey, baik. Itu yang kita nak offer lah, yang tawarkan, insya-Allah. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya terus pada perkongsian saya yang pertama, iaitu tajuk hari ini berkenaan dengan tips pemasaran Facebook. Okey, baik. Kita tahu Facebook ni dia adalah satu laman sosial yang antara yang paling banyak lah yang digunakan oleh khususnya kepada rakyat Malaysia lah pada masa sekarang. Dan juga selain pada Facebook, ada juga sosial media yang lain macam YouTube, Twitter, LinkedIn lah, dan juga macam-macam ni, TikTok, dan tapi Facebook ni merupakan kata orang yang pengguna yang kedua paling ramai di Malaysia selepas YouTube. Okey, baik. Dan juga tujuan kata orang asal ataupun basic penggunaan Facebook ni adalah untuk antaranya mencari kawan baru, ataupun untuk berniaga, ataupun ada yang nak gunakan Facebook ni untuk cari jodoh pun ada. Sampai tu ada juga yang mengikuti perkembangan semasa melalui Facebook, dan juga ada yang gunakannya untuk berdakwah. Jadi macam-macam jenis tujuan dan pelbagai tujuan yang ada bila bercakap pasal Facebook ni, kegunaan masing-masing lah.
Dan juga kita tengok bukan saja golongan remaja malah kanak-kanak pun ada yang dah genap umur 18 tahun ni dah start ada akaun Facebook. Begitu juga orang tua yang kata uh, apa ni outdate tu ataupun apa tertinggal zaman tu sekarang ni, tak juga zaman juga orang yang warga emas ni yang memiliki akaun Facebook sendiri. Tujuannya itulah, macam-macam tujuan lah untuk berkomunikasi secara maya dengan orang di luar sana. Okay, baik. Uh, Bila bercakap pasal Facebook dengan perniagaannya, uh, kita tahu apa ni, bila kita menggunakan Facebook ni sebagai terpanggil medium apa ni perniagaan kita ni, ada macam-macam teknik ada macam-macam teknik yang kita boleh gunakan untuk kita memasarkan produk kita lah dan juga sebelum tu saya ingatkan Facebook ni dia ada dua Facebook ni dia ada dua. Satu, Facebook personal, iaitu akaun individu, akaun kita lah, akaun sendiri. Yang kedua ialah Facebook page, iaitu kalau kita ada buat bisnes, jadi kita gunakan Facebook page tu sebagai platform kita untuk kita kempenkan pemasaran kita, kita kempenkan value produk kita dan umpamanya lah. Personal ni more kepada aktiviti personal kita lah. Dan juga itu dua. Dan juga saya nak kongsikan hari ini tip pemasaran Facebook ni, yang mana berdasarkan pada pengalaman saya, berdasarkan daripada pembacaan saya artikel-artikel ataupun magazin-magazin berkenaan Facebook ni, sama ada dalam negara ataupun di luar negara ni, bila bercakap Facebook dengan perniagaan ni, dan juga tentang daripada apa yang saya belajar daripada mentor ni, apa tentang Facebook ni. Okay, baik. Uh, Antara tips pertama berkenaan dengan pemasaran dengan Facebook ni ialah, pertama, kita boleh tarik melalui kita punya cover foto tu ataupun profile picture. Okey, apa itu cover foto dan apa profile picture? Okey, bila kita buka akaun Facebook kita akan tengok cover foto tu ialah gambar besar di belakang, dan profile picture tu gambar kita lah. Kalau macam business, kita letaklah gambar brand kita, dan juga kita letak barisan produk kita. Dan juga sebenarnya bila kita nak create dua item ni iaitu cover foto dan juga profile picture ni, kita tak perlu gunakan mereka yang profesional untuk mereka bentuk, untuk design kita punya cover foto ni yang cantik dan yang menarik ni lah. Tapi yang penting kena menarik, itu penting. Walaupun macam mana kita nak design sendiri, tapi kita kena perlu design dengan menarik lah, menarik orang untuk berhenti tengok. Bila dia scroll tu, dia berhenti tengok, apa cantik logo, macam tu. Kita nak bagi dia stop dan tengok apa yang kita buat. Dan juga kita tak perlukan orang profesional, ataupun kita tak perlu upah orang profesional untuk design kita punya platform tu. Kenapa saya cakap begini? Pasal dekat luar sana, dekat apa terpanggil apa ni, dunia maya sana, banyak software ataupun apps yang percuma yang boleh bantu kita untuk design kita punya profile picture ni dengan cover foto ni dengan lebih cantik, lebih profesional, yang percuma. Dan ada juga yang tak nafikan juga, ada juga yang berbayar. Kita macam contoh, kita boleh gunakan Photoshop, photo editor ataupun Vestcom dan lain software lah yang untuk kita edit gambar tu supaya nampak profesional, nampak menarik. Menarik bukan pada pandangan kita juga, kena menarik pada pandangan orang untuk berhenti dan tengok Facebook kita tu. Dan juga kalau kita mahir, kalau kita mahir untuk menggunakan software-software yang berbayar ni, kita boleh, kalau kita mahir, kita boleh gunakan kita punya aktiviti tu untuk, itulah macam saya cakap ni, kita boleh design bagi cantik kita punya profile tu untuk tarik orang. Untuk tujuan ni untuk orang berhenti scroll daripada terus scroll benda lain, untuk stop berhenti tengok kita punya profile atau kita punya Facebook tu. Itu salah satu pada tip dia lah. Kita kena design supaya cantik. Satu. Yang kedua, satu lagi saya nak pesan, kalau boleh letak gambar. Kalau macam profile tu, kita letak gambar muka kita yang sebenar, kita saja. Jangan letak gambar kartun, gambar bunga, gambar kucing. Dia, kalau kita tengok sendiri lah, pada pandangan saya, kalau kita tengok ini, impression kita jadi lain. Macam dia, kita nak tarik orang supaya orang trust dengan kita. Jadi bila gambar macam kita macam agak, kata orang, ada 50-50 sikit, macam tu feeling kita, ataupun kita rasa macam 50-50, nak tengok pun tak tengok, macam tu lah biasanya lah kan. Okay, baik. Jadi kita letakkan the real picture kita
dan juga produk kita tu sendirilah. Okey, baik. Yang kedua ialah kita kena fikirkan uh, email. Kita kena fikirkan email, bawa rakan-rakan kita ni ke senarai email. Okay, macam ni tau. Uh, kita tahu Facebook ni banyak kegunaan dia untuk bersosial, dan juga kita tahu Facebook ni dia merupakan alat pemasak yang sangat bagus, dan juga kita kena ingat, walau macam mana pun orang datang, kita masih lagi sebenarnya tidak dapat maklumat mereka. Maklumat mereka maksud saya macam ni, kalau orang like page kita, kita masih tak, kita tahu siapa like page kita, tapi kita tak dapat database. Ini yang saya nak tekankan sini, database. Siapakah orang yang like page kita, siapakah orang yang follow kita, kita tak ada database. Jadi kita kena, kata orang, kita create idea macam mana kita nak komunikasi dengan orang-orang yang datang like page kita ni, supaya orang tu mau share dia punya database. Macam nama penuh dia kita tahulah daripada Facebook ataupun nama samaran tu. Yang penting, yang kedua penting adalah nombor handphone ataupun email. Macam mana kita nak dapatkan. Jadi kita kena buat macam tawaran lah. Tawaran macam kita invite orang. Kalau contoh orang tu nak join page kita, kita akan bagi hadiah percuma dengan syarat bagi database ni kita nak simpan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita punya strategi pemasaran kita di masa akan datang. Jadi kita tahu orang yang join kita punya page ni ataupun di Facebook ni, kita tahu kita ada database dia. Siapa dia kita boleh tahu, dan kita boleh gunakan untuk kempen-kempen yang akan datang lah, insyaAllah. Itu nombor 2. Nombor 3 ialah kita kena juga kadang-kadang sekali-sekala kita kena buat survey. Kita kena lakukan survey. Survey macam mana? Okey, setengah kita tengok, kalau kita perhatikan, setengah orang yang berniaga yang masih menggunakan Facebook ni sebagai dia punya alat komunikasi ni, kita tengok kebanyakan kita tengok dia one way communication. Contohnya macam dia post, lepas tu dia tinggal. Dia post, dia tinggal. Kita kena create macam mana bila kita posting kita tu kena ada two way communication. Maknanya kita kena post yang orang dalam group kita tu ataupun dalam page kita tu berminat untuk berkomunikasi dengan kita. Macam contoh macam ni. Salah satu macam mana saya cakap tadi, kita post kat kita punya walls kita tu, wall Facebook kita tu, kita letak macam soalan survey, nak tarik kita punya follower kita ataupun orang yang like page kita ni untuk berkomunikasi. Itu jadilah two ways communication. Dan di situ kita bukan apa, nak kata orang nak dapatkan respon, nak dapat kata orang nak dekatkan lagi gap orang yang kita tak kenal dalam orang yang like page kita tu kepada lebih dekat lagi lah. Jadi senang nanti. Ini semua perancangan untuk akan datang. Itu yang ketiga, itu kita lakukan survey, soalan-soalan kuis ke, kita buat kontes ke dan sebagainya. Okay, yang keempat ialah rajin-rajin juga bila ada masa tu, macam seminggu sekali tu, kita pergi kat Facebook Insight. Facebook Insight ni apa? Facebook Insight ni dia ada dalam Facebook tu sendiri, dalam page kita tu sendiri. Tujuan Facebook Insight ni ialah dia ada data yang mengatakan posting apa yang banyak respon, posting kita yang mana yang ada banyak reach. Dia ada buat pembandingan. Katakan macam kita banyak post video, banyak reach pada orang-orang kat luar sana yang kita tak kenal, public di luar sana ataupun traffic di luar sana, berbanding kalau kita post image saja, gambar saja. Itu kita kena tengok. Jadi bila di situ kita tahu, daripada kajian tadi kita tahu yang kita elok kita post video daripada gambar. Macam itulah. Okey, baik. Itu yang keempat. Kelima, kalau boleh kita tip ni, tip pemasaran ni ialah nak tarik orang tau. Macam saya cakap tadi, nak tarik orang ke Facebook kita postkan gambar, kata-kata bergambar. Macam kata-kata bergambar ni macam kita panggil kata-kata nasihat, quote lah, quote daripada orang-orang yang popular, orang-orang masyhur sama ada dalam negara, di luar negara, motivator yang dia punya quote ni, kata-kata motivasi yang kita ambil, kita olahkan dalam bentuk video ke, dalam bentuk PowerPoint ke apa ke, kita post.
gambar tu. Dan juga kajian juga mendapati uh, daripada Facebook sendiri mendapati bahawa uh, post-post yang ada unsur-unsur motivasi, unsur-unsur nasihat, unsur-unsur pengalaman ni kan, dia boleh mendapat like, komen atau share yang tinggi berbanding dengan post image yang selain daripada tu lah. Post kata-kata motivasi sama ada daripada kata orang popular kat Malaysia macam Fadilah Kamsah, Profesor Muhaya, apa ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri, ataupun uh, apa ni, ustaz yang popular kan, kata-kata mereka tu kita ambil, kita post kan, dia boleh menarik bukan saja follower kita, malah orang di public sana untuk tahu apa benda, dan betul-betul dia akan tertarik lah dengan kita punya page tu, dan dia akan tengok apa benda yang kita buat apa macam tu. Dan juga itu poin saya yang kelima. Yang keenam ialah jangan lupa kita buat tawaran menarik. Tawaran menarik yang mana kajian yang mendapati hampir 90% Facebook ataupun pengguna Facebook ni sukakan tawaran ataupun promosi yang mana menarik mereka, apa ni, tawaran yang mana mereka ni orang-orang di luar sana atau trafik di luar sana boleh dapat hadiah ataupun barang percuma melalui Facebook kita. Kita buat kontes ke, kita buat silang kata ke, kita kena fikirkanlah, kita create kata orang aktiviti yang dalam tu. Dan juga yang ini pun kajian mendapati langkah ni berkesan dan popular untuk kita promosikan produk kita tu. Sebagai contoh macam kita buat silang kata lah. Silang kata ni kita gunakan perkataan-perkataan atau soalan yang berkaitan tentang produk kita. Secara tak langsung dia memberi orang kefahaman tentang apa yang kita jual secara langsung macam tu. Itu salah satu idea dia lah. Dan juga itu yang kena. Ketujuh ialah yang ini penting. Yang ini ialah berkenaan dengan apa ni, kita punya committed dan juga kita punya consistent posting tu lah. Bila kita post tu, dia satu kajian juga mendapati sekurang-kurangnya minimalnya orang kalau nak buat update ataupun nak posting ataupun nak share apa-apa je di dalam Facebook untuk punya Facebook page dia lebih kurang kena boleh, kalau boleh dia buat minimum 8 kali post 8 kali post, dan juga dalam waktu yang berbeza. Jangan kita ingat kita post selang 1 minit tu kita boleh dapat tarik orang. Tak, Facebook ni dia ada AI dia ada apa ni, algoritma dia, sistem komputer dia yang mana kalau ikut Facebook ni dia kalau boleh 3 jam ataupun sejam sekali itulah kita posting. Jadi dia punya kata reach tu lebih besar berbanding yang kita post secara continually. Jadi kita kena ada timing, dan juga ini kita boleh tengok dekat Facebook Insight. Facebook Insight tu kita kena tengok waktu bila orang ataupun kita punya follower ni aktif dalam social program dalam Facebook. Masa tu lah kita post. Kita kena tengok dalam Facebook Insight tadi. Penting Facebook Insight ni kita kena tengok. Jadi kita kena belajar kat situ. Dan juga apa ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan, satu kajian di luar sana di US dia kata orang akan kenal brand kita ni bila dia tengok sebanyak 60 ke 70 kali brand tu. Dia akan start kenal. Kalau setakat tengok sekali lepas tu lupa, dia akan lupa terus. Itu logiknya. Dia kena konsisten, dia tengok 60 kali baru dia akan tahu brand ni, baru dia terpahat kat otak dia, dekat minda dia, baru dia akan perasan kita lah. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang ini penting, iaitu kita kena rajin buat FB Live. Okay. Dan kenapa Facebook kata macam ni? Facebook dalam satu dia punya artikel berkenaan Facebook ni, dia kata siapa yang buat live ni dia punya reach tu lebih besar berbanding dengan orang posting video. Yang kedua, yang ketiga image, dan writing ni yang keempat, gitu, dan seterusnya lah. Kenapa dia kata video ni boleh reach, kita buat live ni lebih besar? Pasal sistem ni ada punya algorithm dia. Dia dah set gitu. Dia macam dia umpama macam bila kita buat FB live ni, dia macam kita campak minyak lah. Contohlah kita campak minyak satu plastik dalam api Jadi api tu makin besar.
kita campak lagi live, macam minat macam live lah, makin besar. Kita tengok macam tu lah, dia punya reach makin besar. Walaupun pada permulaan dia kita buat tu tak ada orang, tapi perhatikan bila kita konsisten buat live, cuba dalam sebulan kita tengok balik live kita yang mula-mula tu, dia dah start ada reach, dia ada orang tengok sebenarnya. Gitulah. That the sistem secara kasar lah Facebook buat ni. Facebook punya dia create dia sistem macam tu. Kita kena konsisten buat live. Itu penting. Dan dia punya algorithm tu akan bertambah lah, dia punya reach tu akan sampai. Okey, baik. Macam boleh faham ke? Faham. InsyaAllah saya rasa setakat itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan tips pemasaran Facebook ni, agar supaya kita mendapat satu ilmu, dan juga agar bukan sekadar ilmu, kita kena praktikkan jugalah. Jangan sekadar timbul ilmu tu, kalau tak praktik, tak ada action, tak ada result dia, tak adalah dia punya outcome dia tu. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, andai kata tuan-tuan puan ada idea ke, cadangan ke yang nak dikongsikan berkenaan tajuk hari ini, jangan lupa komenkan di bawah agar kita sama-sama berkongsi ilmu, agar kita sama-sama mendapat ilmu, agar kita sama-sama belajar daripada ilmu-ilmu baru di luar sana, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan peluang perniagaan dropship. Okey, iaitu ataupun student ke, ataupun yang dah pencen, ataupun yang ingin menambahkan pendapatan lah, pendek kita, yang ingin menambahkan pendapatan diri ataupun keluarga, ataupun yang ingin mempertingkatkan ekonomi keluarga, ataupun yang apa ni yang pernah berniaga ataupun yang ingin berniaga tapi tak ada orang nak bantu, nak kata orang nak coach. Kami ingin bantu sebenarnya, tuan-tuan yang berminat tu, kami ingin bantu. Dan juga anda kata tuan-tuan perempuan yang pernah berniaga akibat Covid ni, perniagaan tak baik ataupun tutup dan ingin bangkit semula berniaga, kami pun ingin bantu. Kami ingin offer dengan tawaran peluang perniagaan lah, dropship bersama kami. Okey, baik, saya kongsikan sikit berkenaan peluang perniagaan ataupun peluang perniagaan dropship ni, ataupun peluang bina pendapatan dropship bersama kami ni. Kekosongan tu masih ada lagi untuk batch yang ini, kekosongan ni masih ada lagi. Dan juga of course lah kita offer pun ada limit masa dia, dan juga konsep dia siapa cepat dia dapat. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan puan, pendaftaran dropship ni percuma je, tak ada kena sebarang bayaran pendaftaran, dan juga tak perlu sebarang modal yang dikeluarkan lah daripada tuan-tuan puan. Dan pendek ceritanya, confirm lah takkan rugi, perempuan takkan rugi sampai bila-bila. Pasal apa? Tak ada keluarkan duit poket. Dan juga di samping tu, tak perlu juga simpan stok, tak perlu simpan stok di rumah ke, di bilik ke, ataupun di office ke, ataupun di mana-mana, tak perlu simpan stok. Dan tak perlu risau pasal nak post barang ni, kita semua tu kami buat. Bahagian tuan-tuan perempuan yang jadi dropship kami hanya fokus kepada kempen pemasaran, promosi, dan juga benda-benda lain lah yang kita akan bantu nanti, insyaAllah. Okay, baik. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan perempuan, produk yang kita minat offer untuk tuan-tuan perempuan sekiranya berminat jadi dropship ni, dan inilah produk ni, produk parti ajuan ataupun produk kesihatan, kurma ajuan. Dan juga produk ni insyaAllah mudah terjual, dan juga ada insyaAllah ada repeat order lah yang tinggi, insyaAllah. Okay, baik. Dan di samping tu, mana yang jadi dropship kami ni tidak ada kontrak, tidak ada kontrak black and white. Dan juga maknanya bila tak ada kontrak black and white ni, maknanya
boleh berniaga secara santai, boleh buat bisnes ni secara santai. Tapi harus diingat juga bila majadah wajadah, siapa yang berusaha dia dapatlah. Macam tu. Jadi maknanya bila cakap antara kontak ni pula tak adalah setarget tu, target bulanan tu tak ada. Dia siapa yang berusaha lebih dia dapat lebih, siapa yang tak berusaha of course tak ada apa-apa lah kan. Okey, baik. Dan di samping tu bahan-bahan pemasaran kami sediakan. Bahan-bahan pemasaran tu kami sediakan seperti gambar ke, gambar orang yang nak membeli produk kita, review dia orang, testimoni dia orang, dan juga video-video pemasaran kami akan kongsikan agar membantu support dropship kami ni agar kata orang boleh buat pemasaran tu, tahu apa nak buat, apa nak macam cara nak memasarkan di social media tuan-tuan perempuan di luar sana lah, insyaAllah. Dan bukan itu sekadar itu je, group support pun kami bantu, yang mana kita buat group support ni dalam bentuk FB group ataupun WhatsApp group dan juga Telegram group lah, yang mana grup-grup ni kita akan invite lah usaha kami ni ke dalam grup ni, dan situ kita akan kongsi banyak lagi, kita akan kongsikan tip-tip, latihan-latihan, perkongsian-perkongsian tentang produk ni, tentang marketing khususnya lah. Dan juga coaching pun kita plan nak buat, coaching secara Zoom, secara berinternet ni, yang mana kita plan nak buat seminggu sekali. Plan ni nak buat hujung minggu, mungkin sebelah pagi, yang mana kita akan invite batch group-group ni untuk kita buat coaching lah. Kita akan buat perkongsian, kita akan buat macam-macam lah supaya kita kata orang lebih fokus, lebih kata orang konsisten bila kita buat pemasaran di media-media sosial untuk perempuan. Dan juga yang terakhirnya ialah kita akan bagi reward ataupun bonus jualan kepada dropship kami yang berjaya capai target bulanan yang kita setkan. Kita setkan secara bulanan ke, 3 bulan sekali ke, dan seumpamanya lah. Yang mana bila bercakap pasal bonus ni, pendek cerita, sesiapa yang buat dropship ni dapat 2 income. Pertama, komisen produk yang dijual tu. Yang kedua ialah kalau dia berjaya capai target yang kita nak tu, dia akan dapat bonus, dia akan dapat 2 income. Okay, baik. Dan apa pun tak akan menjadi, apa pun tak akan, kata orang, tak akan berjaya kalau kita tak rajin dan juga tak committed dengan konsistensi coaching dan seumpamanya. Jadi kita, itu yang kita perlukan, sama-sama kita bersama bantu-membantu untuk kita bina pendapatan daripada dropship ni, insyaAllah. Okey, baik, tuan-tuan sekalian, andai kata tuan-tuan berminat, jangan lupa sertakan nama, alamat email, nombor handphone ke link di bawah. Nanti saya akan kongsikan info dia, apa percuma, tak ada masalah. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang di luar sana yang nak dibantu, jangan lupa sharekan link ni. InsyaAllah kami akan kongsikan juga info-info tu. Okay, baik tuan-tuan perempuan, itu tadi tamatnya topik kedua daripada saya berkenaan dengan peluang bina pendapatan ataupun peluang perniagaan dropship bersama dengan Atama. Okey, baik, kita teruskan kepada perkongsian yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, kajian saintifik. Yang ini saya dikongsikan semalam dalam FB group nak sihat. Kalau andai tuan-tuan berminat nak join, nak tahu lagi lebih lanjut berkenaan dengan apa lagi kurma yang kalau kita gunakan yang boleh membantu kesihatan kita, boleh join group ni percuma. Dan kita akan bagi juga hadiah percuma kalau siapa yang join group ni. Type dekat FB group nak sihat. Okey, baik. Semalam saya dikongsikan satu artikel perubatan di luar negara sana lah, di US. Dia kata tajuk dia lebih kurang, dia kesan kurma ni dengan percambahan sel barah usus besar. Dia kata dia ada kajian, dia buat kajian, dia kata kurma ni dia kaya dengan serat makanan dan juga polifenol. Satu zat lah, polifenol, yang mana dia kata dia kajian mendapati kurma dapat meningkatkan kesihatan usus, dapat membagi kesihatan usus kita, dan juga dapat meningkatkan
pembiakan bakteria yang baik, yang bermanfaat untuk usus. Dan juga dia boleh menghalang juga menghalang pembiakan ataupun pencambahan sel barah usus. Dia boleh apa ni boleh lawan lah, boleh slow down kan apa ni pencambahan sel barah usus. Dan juga dia kata pengambilan kurma ni secara konsisten, si pengambil tu orang yang mengambil tu boleh menjaga kesihatan usus dia dan juga boleh mengurangkan perkembangan barah colorectal, dia punya kolon lah, dia punya kita panggil dia punya usus tu, dia boleh menjaga usus. Yang ini kalau tuan-tuan nak tahu, nak tahu lebih detail, artikel ni datang daripada US, daripada science.gov dan juga public medical. Yang ini dua-dua ni dia berkisar artikel perubatan lah, dan saya jumpa artikel tentang kurma ni dalam dia orang punya website, dalam laman sesawang mereka. Dia ada sharekan lah. Kalau tuan-tuan nak lebih detail, nak baca lebih detail dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah, saya akan komen di bawah, saya akan bagi link dia berkenaan apa yang saya cakap ni. Ini bukan cakap kosong, ini cakap kadang-kadang berdasarkan kajian yang telah dilakukan di luar sana. Dan sebenarnya banyak kajian dah dilakukan, bukan sahaja dalam negara, di luar negara sana, sama ada di Timur Tengah sendiri ataupun di US, kebanyakannya US dan Europe lah, banyak yang melakukan kajian tentang kurma ni, daripada institut kajian makanan, perubatan dan sebagainya lah. Artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal perubatan mereka banyak menceritakan tentang kebaikan kurma ni apabila pengambilan kurma ni untuk tubuh badan kita. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu tadi perkongsian saya berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan kurma untuk pengetahuan kita bersama. Dan andai kata tuan-tuan perempuan tahu tentang kurma ni, berkenaan dengan ni, boleh sharekan, boleh sharekan, dan saya pun ingin tahu, dan saya pun ingin belajar sama-sama lah. Kita ilmu Allah ni luas, dan juga jangan lupa kita jangan kedekut ilmu, kita kongsi sama ilmu ni, insyaAllah. Okey, baik, saya teruskan topik yang terakhir saya hari ini, iaitu merupakan infografik peringatan daripada KKM untuk kita semua, peringatan untuk diri saya dan juga peringatan untuk tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan infografik, iaitu berkenaan dengan COVID-19 ni. Nak ke KKM, ke laman sesawang KKM untuk cari apa yang saya kongsikan tadi pun boleh terus ke laman sesawang KKM untuk dapatkan infografik tadi. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja yang nak saya kongsikan hari ini. 4 topik seperti biasa. Yang pertama berkenaan dengan tips pemasaran Facebook. Yang kedua saya kongsikan dengan peluang perniagaan bersama kami, bersama Airtaman. Yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni di antarabangsa sana. Dan yang terakhir tadi infografik berkenaan COVID-19 tadi. Okey, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu ilmu hari ini, dan juga saya rasa setakat ini sajalah yang nak saya kongsikan hari ini. Dan juga insya-Allah besok pada waktu yang sama saya akan kongsikan dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa tunggu bila saya nanti, insya-Allah seperti biasa pukul 11 pagi, insya-Allah. Andai kata ada perubahan waktu ataupun saya ada kelas berkenaan dengan perniagaan ni, saya akan upkan poster lah. Kita akan biasanya kita up poster, kita akan buat malamnya, hari yang sama tapi malam, pada pukul 9 malam, insya-Allah. Okey, baik, kepada tuan-tuan puan yang baru saja mengikuti webinar saya daripada awal, yang baru saja mengikuti webinar saya ni, jangan lupa boleh ulang balik
video ni kalau nak tahu ilmu-ilmu yang kita kongsikan bersama insyaAllah. Dan kepada tuan-puan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal sampai ke penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komited dan komitmen tuan-puan Semoga kita mendapat suatu ilmu insyaAllah. Dan pesanan saya yang terakhir berkenaan COVID-19 ni, marilah kita sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, kita menjaga kesihatan ahli keluarga kita, kita menjaga dan juga orang sekeliling kita, agar kita dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan juga jangan lupa bila kita ada urusan di luar sana ataupun kita masih lagi bekerja di luar, bila balik jangan lupa bersihkan diri, sabun diri, ikutlah SOP yang telah ditetapkan tu sebelum kita bersama beraktiviti bersama keluarga di rumah. Dan jangan lupa dalam keadaan kita berusaha tu, jangan lupa kita teruskan berdoa dan juga teruskan kita bertawakal. Mudah-mudahan Allah bantu kita dapat kita mengharungi ujian ni, mengharungi dugaan ni, mengharungi musibah ni bersama-sama insyaAllah. Dan yang paling penting kepada Allah lah kita berserah. Okay, baik tuan-tuan dan sekalian, itu saja. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama esok insyaAllah. Saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.